Pada zaman dahulu, banyak sangat peperangan yang dilakukan. Kebanyakan perang berlaku ni disebabkan oleh perebutan kuasa, perebutan wilayah, perebutan kekayaan dan paling banyak sekali ialah berlaku disebabkan oleh mempertahankan tanah air. Tetapi untuk pengetahuan korang, ada juga perang berlaku disebabkan oleh perkara yang remeh dan tak masuk akal. Pada zaman pertengahan, banyak kisah sejarah menceritakan perang disebabkan oleh baldi. Tetapi ada satu peperangan yang menarik iaitu pada tahun 1325 berlaku peperangan di antara dua buah bandar di Itali iaitu Modena dan Bologna. Perang yang diberi nama War of the Oaken Bucket ini berlaku apabila tentera dari Modena menyelinap masuk ke Bologna dan mencuri sebuah baldi air awam di bandar itu. Kisahnya bermula ketika Maharaja Holy Roman Emperor iaitu Frederick Barbarossa kalah dalam peperangan dengan Liga Lombard. Tentera Modena menyelinap masuk ke kawasan Bologna dan mencuri sebuah baldi yang berisi harta. Baldi ini kemudiannya ditunjukkan dengan bangga sebagai harta perang oleh orang Modena. Orang Bologna sangat marahlah dengan kejadian itu dan menyuruh mereka untuk memulangkan baldi tersebut. Kes kecurian biasa ini bagaimanapun telah mencalakan maruah Bologna sehingga tercetusnya peperangan antara kedua buah bandar ini. Sebenarnya, hubungan kedua-dua bandar ini sememangnya sudah keruh kerana ketegangan yang sering berlaku. Bologna mengerahkan sebanyak 30,000 tentera yang terdiri daripada askar berjalan kaki dan askar berkuda. Manakala, Modena pula dengan 5,000 askar berjalan kaki dan 2,000 askar berkuda. Ada juga kenyataan yang mendakwa bahawa baldi yang dicuri itu bukanlah penyebab kepada berlakunya peperangan antara Modena dan Bologna. Walau apapun alasannya, perang yang melibatkan baldi ini telah mengorbankan lebih banyak 2,000 nyawa dan sehingga hari ini baldi itu masih kekal di Modena kerana Modena telah memenangi peperangan tersebut. Kalau tengok bola sepak, tak sah kan kalau kita tak bertengkar mulut sesama sendiri. Tetapi walaupun sebesar mana pergaduhan yang berlaku akibat menonton perlawanan bola sepak taklah menyebabkan peperangan. Dalam siri perang kali ini, ia berlaku sekitar tahun 1969. Punca kepada peperangan ini disebabkan oleh undang-undang tanah yang dilaksanakan oleh Honduras pada tahun 1962 dan juga faktor lain seperti isu perebutan kawasan sepadan, migrasi, ekonomi dan juga permasalahan sosial rentas sepadan antara kedua-dua buah negara ini. Undang-undang tanah yang dilaksanakan ini mencetuskan masalah kerana banyak tanah yang dikerjakan oleh pendatang asing El Salvador dirampas oleh kerajaan dan diberikan kepada rakyat Honduras. Ini telah menyebabkan ramai orang Honduras marah kerana mereka kehilangan kerja. Jadi, pada tahun 1969, El Salvador dan Honduras ini bertemu dalam satu perlawanan bola sepak semasa sesi kelayakan Piala Dunia FIFA 1970. Pada perlawanan pertama, Honduras telah menang 1-0. Jadi, pada peringkat awal ni berlaku pergaduhan tetapi pergaduhan kecil dan tak menimbulkan peperangan. Kemudian, mereka ni bertemu pula pada perlawanan kedua yang bertempat di El Salvador menyaksikan satu provokasi yang dilakukan oleh penyokong tuan rumah telah mengganggu pasukan Honduras. Tetapi pada perlawanan kedua ni, El Salvador telah menang 3-0 terhadap Honduras. Pada perlawanan yang seterusnya menentukan tempat di Piala Dunia Mexico, Honduras telah memutuskan pertalian diplomatik dengan El Salvador selepas kedua-dua negara ini saling berbalas cacian dan hinaan. Tetapi hanya selepas 11 tahun barulah perjanjian damai antara kedua buah negara ini telah dimeterai. Bila kali terakhir korang bergaduh disebabkan berebut bilik air ataupun jamban? Di Afrika, diorang berebut jamban emas sehingga menyebabkan peperangan. Terdapat sebuah kerajaan bernama Ashanti yang mempunyai jamban emas. Jamban emas bagi Ashanti ialah sebagai simbol kepada tahta diraja. Pada tahun 1896, Raja Prempeh I telah dibuang negeri dan ini sekaligus menjadikan Ashanti tidak mempunyai seorang pun raja. Jadi, pada tahun 1900, Gubernur Ivory Coast Frederick Hotspur menintahkan bahawa tanah Ashanti ini akan menjadi milik Empire British dan beliau inginkan jamban emas itu untuk diduduk. Bagi orang Ashanti, permintaan oleh British itu membuatkan mereka terasa terhina dan orang Ashanti mengisytiharkan perang terhadap British. Setelah beberapa kempen dijalankan oleh British seperti propaganda dan sebagainya, akhirnya Ashanti kalah. Dan disebabkan oleh kekalahan itu, wilayah Ashanti ini telah diserap sebagai salah satu daripada wilayah British. Walau bagaimanapun, jamban emas berkenaan tetap dipegang oleh orang Ashanti. Tetapi kalau dapat dilihat, rupa bentuk jamban emas ni tak adalah cantik sangat pun. Mungkin disebabkan ia diperbuat daripada emas. Perang Telinga Jengking dikenali sebagai Guerra el Asunto de Español. Konflik ini berlaku di antara negara Britain dan juga Sepanyol dari tahun 1739 hingga 1748.
Pada tahun 1731, seorang kereta kapal dagang British iaitu Robert Jenkins telah dicederakan oleh seorang pegawai pantai Sepanyol dengan cara telinganya dipotong. Menurut Historic United Kingdom, Jenkins merupakan kapten kapal Rebecca dan telah menyelundup barang ke kawasan mereka yang berada di Amerika. Penjaga pantai Sepanyol naik ke kapal Rebecca dan mengeledahnya. Akibat daripada itu berlaku sedikit pergaduhan dan menyebabkan telinga Jenkins ini terputus. Disebabkan oleh perbuatan ini, ia menimbulkan kemarahan Jenkins dan dia telah memohon keadilan terhadapnya di Parlimen British. Menurut sesetengah cerita, Jenkins dikatakan membawa sebahagian daripada telinganya sebagai bukti kepada Parlimen British dan disebabkan oleh itu, British serta-merta mengisytiharkan perang terhadap Sepanyol. Orang Inggeris merasakan bangsa Sepanyol ini perlu diberi pengajaran kerana mereka telah memotong telinga salah satu pada warga negara mereka. Sebelum ini pun, hubungan antara British dan Sepanyol sememangnya sudah tegang dan ditambah pula dengan kes telinga Jenkins ini. Perang telinga Jenkins berlanjutan selama 2 tahun di Florida dan Georgia. Menurut laman sesawan military.com menyebutkan pertempuran ini menyebabkan 25,000 orang terkesan dan hampir 5,000 kapal hancur gara-gara sepotong telinga saja. Boleh dikatakan perang ini besar jugalah sebab banyak kematian dan kemusnahan berlaku. Yang kelima ialah perang burung emu. Burung emu merupakan spesies burung yang tak dapat terbang. Setelah Perang Dunia Pertama, Australia telah menggunakan lot tanah di barat Australia kepada veteran perang mereka. Mereka berharap veteran perang ini akan mengusahakan tanah dengan menjadi peladang ataupun peternak. Kebanyakan peladang di situ mengerjakan tanaman jenis gandum. Namun, veteran perang ini menemui kesulitan kerana kawasan itu juga merupakan kawasan pertempatan burung emu ni. Mereka mendapati sukar untuk menjalankan pertanian. Burung emu ini memakan dan merosakkan tanaman sehingga ia meninggalkan kawasan lubang yang besar di pagar. Kawasan yang terbuka ini juga akan dimasuki oleh arnab dan telah menambahkan masalah kepada para petani. Sebagai tindak balas kepada masalah itu, kerajaan Australia telah melancarkan perang terhadap spesies burung ini pada tahun 1932 yang dikenali sebagai Perang Emu. Pada siri perang ini, kerajaan Australia mengerahkan agar senjata canggih seperti machine gun digunakan tetapi spesies burung itu tetap bertahan. Perang emu berakhir dengan kekalahan kepada pihak kerajaan Australia. Itu saja 5 siri perang yang disebabkan oleh perkara-perkara yang remeh. Korang boleh tinggalkan idea untuk konten yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe setiap kali. Bye guys, Assalamualaikum.